Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua. Anda bersama saya Fatin Soleh Cincau dalam sorotan berita mingguan. Apa khabar anda semua? Baiklah, sebelum saya kupaskan berita pada minggu ini, saya nak jawab satu komen dari video SBM pada minggu lalu. Saya pilih komen dari Syamsul Nazmi. Dia tulis, plan You Mobile seeloknya diperbaiki lagi sebab area rumah saya kurang capaian internet. Baiklah, hai Syamsul, nampaknya macam awak ni seorang pengguna telco You Mobile. Cuba awak buat aduan pada You Mobile tentang prestasi rangkaian dia dan kemudian adukan pula kepada SKMM. Jalan penyelesaian lain, mungkin awak boleh tukar ke telco yang boleh berikan rangkaian baik di kawasan rumah awak dan awak kena pilih antara harga murah You Mobile atau prestasi baik talian lain. Baiklah, antara isu yang akan diketengahkan dalam video kali ini, kenapa Twitter Fleets akan dihapuskan? Apakah kehebatan konsol Steam Deck? TM bekerjasama dengan Celcom untuk luaskan liputan Unify Mobile 4G ke seluruh negara dan banyak lagi berita lain yang akan dikupaskan. Telefon pintar gaming Lenovo Legion Phone Duel 2 telah diumumkan tiba di Malaysia bulan lepas dengan harga bermula dari RM3,299. Kini Lenovo Malaysia umum bahawa mereka akan bawa satu lagi varian Legion Phone Duel 2 dengan harga lagi murah. Tetapi harga untuk varian baru RAM 12GB dan storan 128GB masih belum dimuktamadkan. Mereka akan sahkan semula sebelum ia mula dijual. Varian baru ini akan mula ada di pasaran Malaysia pada bulan Ogos 2021. Jika anda lebih berminat mendapatkannya sekarang, anda boleh membeli varian yang sedia ada dengan harga serendah RM3,299 untuk RAM 12GB dan storan 256GB. Dengan adanya varian baru ni nanti, makin sengitlah saingan antara Lenovo Legion dengan Asus ROG Phone 5. Betul tak? Sebab Asus ROG 5 ada dua varian je dengan harga bermula dari RM2,999. Bagi anda sendiri, telefon pintar gaming apa yang paling berbaloi? Twitter telah umumkan bahawa mereka akan menamatkan fungsi Fleets bermula 3 Ogos 2021 kerana ia tidak mencapai apa yang dirancang pada asalnya. Menurut Twitter, mereka memperkenalkan Fleets sebagai satu cara untuk membantu pengguna berbual dalam cara yang lebih mudah dan kurang tekanan. Tetapi Fleets lebih banyak digunakan oleh pengguna tegar yang sering tweet sepanjang masa. Malah Twitter tidak melihat peningkatan ketara pengguna baru di platform mereka. Ada pernahkah guna Fleets? Saya setiap hari buka Twitter tapi tak pernah langsung guna Fleets. Kalau story saya lebih suka update di Instagram. Anda pula suka update stories di mana? Facebook, Instagram ataupun Twitter? Sebelum ini, Google Meet tersedia untuk digunakan oleh semua pengguna Gmail dengan akaun peribadi. Google juga mengatakan bahawa mereka tidak akan menguatkuasakan had 60 minit panggilan sehingga 30 September 2020. Tarikh itu kemudian dilanjutkan hingga 30 Jun 2021. Kini had perbualan untuk Google Meet sudah ditetapkan untuk pengguna Gmail dengan akaun peribadi percuma. Untuk panggilan Google Meet satu ke satu, ianya boleh digunakan sehingga 24 jam. Manakala untuk panggilan yang melibatkan 3 pengguna ke atas, ia dihadkan sehingga 60 minit sahaja. Mereka akan terima peringatan pada minit ke-55 menyatakan bahawa panggilan akan berakhir. Untuk terus berhubung melebihi had itu, individu yang melakukan panggilan perlu naik taraf akaun Google-nya. Bagi saya, untuk panggilan satu ke satu, perkara ini mungkin tak mengganggu sebab had yang ditetapkan sangat lama. Tetapi untuk panggilan berkumpulan, tentunya ia akan menjadi masalah. Lebih-lebih lagi apabila panggilan dilakukan untuk perkara penting seperti kegunaan PDPR ataupun mesyuarat. Jadi sebagai pilihan lain, anda boleh lakukan panggilan video berkumpulan dengan menggunakan platform perjumpaan seperti Skype dan Zoom atau aplikasi popular WhatsApp serta Telegram. Anda lebih selesa berhubung melalui platform apa jika ada urusan penting secara dalam talian? Valve telah mengumumkan Steam Deck. Ia berasaskan X86. Anda boleh mainkan segala permainan PC terutamanya yang telah ada dalam koleksi Steam anda. Ia dijangka berada dalam pasaran sekitar Disember 2021 dan ada 3 varian boleh dipilih. Berbeza mengikut storan dalaman. Harga pula boleh didapati serendah USD 399 bersamaan RM1,676 untuk storan 64GB. Spesifikasi mentah Steam Deck menyamai PlayStation 4 dan Xbox One tapi dalam bentuk handheld. Atas papan utama, ia ada SoC AMD yang menggabungkan CPU 4 teras pada kelajuan sehingga 3.5GHz berasaskan Zen 2, manakala GPU-nya berasaskan RDNA. Ia turut dilengkapi RAM 16GB LPDDR. Daripada segi fizikal, ia mirip Nintendo Switch. Malah paparannya sama besar dengan konsol pesaing itu pada 7 inci dan beresolusi 720p. Valve membekalkan bateri 40Wh yang katanya boleh berkhidmat sehingga 8 jam lamanya. Apa yang anda rasa menarik tentang konsol ni? Bagi saya menarik sebab boleh main permainan PC tetapi guna konsol. Kalau anda gamers yang tak kisah dengan kandungan eksklusif Nintendo di ekosistem Switch, anda boleh pertimbangkan untuk dapatkan konsol tangan ni. Pengguna YouTube di Malaysia sudah boleh menyaksikan klon TikTok daripada Google, iaitu YouTube Shorts.
Shorts. Rakyat Malaysia turut menerima akses kepada pelbagai fungsi untuk mencipta Shorts di YouTube. Ini termasuklah fungsi kamera berbagai segmen untuk menjalinkan bersama pelbagai klip video, kebolehan untuk merakam dengan muzik, kawal tetapan kelajuan dan lain-lain lagi. Versi beta YouTube Shorts akan mula dilancarkan di Malaysia dan akan disediakan untuk semua pengguna secara berperingkat dalam beberapa minggu akan datang. Dengan ketibaan Shorts, ia akan menjadi satu cara baru untuk menonton dan mencipta kandungan di YouTube. Bila Shorts dah tersedia secara meluas, anda akan pilih untuk menonton Shorts ataupun TikTok. Kalau saya pilih TikTok sebab platform tu memang tersedia untuk tengok video yang pendek. YouTube asalnya kan untuk video yang panjang. Di dalam perancangan jendela, Malaysia mensasarkan untuk menutup dan menamatkan liputan rangkaian 3G menjelang hujung tahun ini. Kebanyakan syarikat telekomunikasi telah memindahkan pengguna mereka secara berperingkat kepada peranti 4G sambil menaik taraf beberapa kawasan 3G kepada 4G. Tetapi berbeza pula untuk Unify Mobile. Unify Mobile tidak mempunyai rangkaian 3G sendiri, manakala liputan 4G mereka tidak seluas syarikat telekomunikasi lain. Untuk memastikan liputan yang luas ke seluruh negara, TM menggunakan perayuan domestik 3G Celcom untuk pengguna berhubung di kawasan yang tiada liputan 4G mereka. Apabila ditanyakan kepada TM mengenai perancangan mereka apabila rangkaian 3G ditutup, CEO kumpulan TM Imri Mohtar menyatakan bahawa di dalam mesyuarat jendela baru-baru ini, mereka bekerjasama dengan Celcom untuk memastikan bahawa pengguna Unify Mobile akan tetap terhubung. Walaupun tidak mengatakan dengan jelas ada kemungkinan TM akan menggunakan rangkaian 4G Celcom nanti. Selain pelan data Unify Mobile 99, semua pelan prabayar dan pasca bayar Unify Mobile memiliki kuota yang dibahagikan antara 3G dan 4G. Lebih banyak data diberikan untuk kuota 4G dan sedikit kuota untuk 3G kerana perayaan di rangkaian Celcom. Malah, tawaran tanpa had untuk pelan prabayar bebas hanya terhad untuk pengguna data 4G LTE sahaja. Bagi mengalahkan pengguna yang masih menggunakan peranti 3G atau bukan menyokong Voice LTE, Unify sedang menjalankan kempen di mana pengguna akan menerima voucher Lazada bernilai RM50 untuk membeli peranti 4G baharu. Kempen ini berjalan dari 24 Jun hingga 31 Disember 2021. Nampaknya pengguna Unify Mobile perlu bersedia dengan pelan baru yang TM akan perkenalkan tahun ini. Pendapat anda, apakah cara yang TM boleh lakukan untuk kekalkan pelan murah bila tak pecahkan kuota lagi? Sebagai usaha memerangi penipuan cyber, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial CCID PDRM dan Facebook Malaysia dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan, industri dan persatuan pengguna melancarkan kempen kesedaran tak nak scam. Kempen ini adalah untuk mendidik orang ramai tentang cara untuk mengenal pasti, menyemak dan melaporkan taktik-taktik penipuan yang digunakan oleh penipu. Kempen tak nak scam menyuruh orang ramai untuk mengingati 3 langkah mudah, iaitu pertama, kenal pasti jenis scam atau scammer. Kedua, semak. Buat semakan dengan pihak berkuasa melalui saluran-saluran rasmi. Dan ketiga, laporkannya pada pihak berkuasa tempatan dan pihak polis. Sekiranya orang awam mengesan sebarang bentuk penipuan kewangan, mereka disarankan untuk membuat laporan kepada Pusat Tindakan Penipuan CCID. Ia boleh dihubungi antara pukul 8 pagi hingga 8 malam setiap hari di talian 03-26101559. Lawati portal Semak Mula untuk memeriksa sama ada nombor telefon atau akaun bank tertentu digunakan dalam penipuan. Orang ramai juga boleh membuat aduan kepada KPDN #EP menerusi halaman portal e-aduan. Hantar email ke eaduan@kpdn-ep.gov.my atau hubungi WhatsApp di 0192794317. Untuk sumber-sumber dan maklumat lanjut mengenai kempen tak nak scam, kunjungi pusat sehenti di halaman withingdigital.fb.com/my/en-my/tak-nak-scam. Bagi saya, kempen ini sangat membantu untuk jadikan kita semua peka dengan isu scam. Anda pernah tak jadi mangsa scam? Jika pernah, bagaimana ia berlaku dan apa tindakan anda selepas tu? Sebelum kita berpisah, saya nak wawarkan kepada anda semua, Soya Cincau sedang mencari 3 individu virtual untuk kami berikan sunset lamp lampu matahari bernilai RM59 dari Mano Plus secara percuma. Untuk sertai giveaway ini senang sahaja. Pertama, anda perlu ikuti kami di Instagram @soyacincau dan Instagram Mano Plus. Kemudian di Instagram Soya Cincau, cari post giveaway ini, komen di situ emoji kegemaran anda untuk menerangkan tentang sunset lamp dan tag 2 rakan anda. Ketiga, kongsi post tersebut di IG stories anda dan tag Soya Cincau dan Mano Plus. Selesai, tetapi pastikan profil anda berada dalam tetapan umum. Tempoh peraduan bermula dari 16 hingga 23 Julai 2021. Soya Cincau akan umumkan pemenang pada 26 Julai. Lagi satu, Soya Cincau ada sesi tanya kami di Instagram pada setiap hari Isnin. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai teknologi atau gadget ke, anda boleh bertanya kepada kami dan kami akan menjawab soalan anda sepanjang minggu di sana. Baiklah
sekiranya anda mempunyai komen ataupun persoalan, boleh nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter dan Instagram. Saya Fatin Soya Cincau. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye!